Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan berkaitan dengan pakej permai yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 18 Januari yang lalu. Jadi untuk mengetahui kelaikan anda di bawah skim permai ini, anda boleh pergi sahaja kepada laman web belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat. Jadi anda klik di bahagian ini dan anda akan dibawa kepada paparan ini ya. Jadi anda boleh klik mula untuk mengetahui anda layak di bahagian mana ya. Jika anda ingin mengetahui berdasarkan latar belakang individu, anda boleh klik di bahagian individu. Jadi anda boleh masukkan maklumat-maklumat berkaitan diri anda. Tiada ketidakupayaan berkahwin, tanggungan anda boleh masukkan input-input ini ya. Kemudian sekiranya anda penyawat awam, anda boleh klik di sini. Jika anda bekerja sendiri, anda boleh klik di sini ya. Jadi isikan pendapatan isi rumah anda. Contohnya pendapatan isi rumah anda bulanan adalah RM3,000. Jadi anda boleh klik teruskan ya. Jadi ini adalah input-input yang telah anda masukkan dan anda boleh teruskan, klik teruskan. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang anda masukkan tadi ya. Jadi sekiranya anda ingin mengetahui berkaitan dengan mengurangkan beban kos sara hidup, anda boleh klik di sini ya. Jadi ini adalah kelaikan yang anda boleh dapatkan ya untuk mengurangkan beban kos sara hidup anda. Okey, jika anda ingin maklumat berkaitan dengan memberi akses pembiayaan kepada anda boleh klik di sini ya. Di mana di sini diberi maklumat-maklumat berkaitan dengan apa yang anda boleh lakukan ya, ataupun apakah bantuan yang anda boleh perolehi untuk membantu anda berdiri semula. Okey, di sini ada 22 inisiatif yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia supaya dapat memudahkan urusan perniagaan ataupun menambah baik ekonomi individu atau syarikat dan juga negara terutamanya. Okey, di sini ada 3 matlamat utama pakej permai ini, iaitu pertamanya adalah untuk memerangi wabak COVID-19, keduanya untuk memelihara kebajikan rakyat, dan ketiganya untuk menyokong kelangsungan perniagaan. Jadi satu ini memberi fokus kepada KKM, MKN dan juga agensi-agensi lain. Fokus yang kedua adalah berkaitan vaksin COVID-19 di mana akan disediakan seawal Mac 2021 ya. Dan nanti akan diberitahu individu-individu di peringkat ataupun individu-individu pilihan yang bagaimana yang mesti mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Jadi perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan menambah 3,500 anggota kesihatan ya. Di mana ini dari segi penolong pegawai perubatan, paramedik, juruteknologi makmal dan juga jururawat ya, di mana ada juga tambahan dari segi keuangan ya, di mana sokongan Barisan Harapan akan mendapat one off RM500 dan Barisan Harapan yang lain sebanyak RM300 ya, di mana bayaran bulanan juga akan diberikan sebanyak RM600 kepada Barisan Harapan KKM dan Barisan Harapan yang lain sebanyak RM200 ya. Jadi bantuan ini akan diberikan dan diteruskan sehingga COVID-19 berakhir. Okey, perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan rawatan COVID-19 oleh hospital swasta, di mana pihak kerajaan juga memberi kemudahan kepada pihak hospital swasta untuk memberi khidmat ya, untuk membuat saringan ataupun test kepada pesakit-pesakit COVID-19. Di mana saringan pekerja asing di zon merah akan ditanggung oleh PKSO dan juga memberi kemudahan kepada individu-individu yang membuat saringan dengan memberi pelepasan cukai sebanyak RM1,000 ya. Dan pelepasan cukai RM1,000 ini meliputi pemeriksaan kesihatan, meliputi kos saringan ya. Matlamat kedua adalah memelihara kebajikan rakyat,
Ini adalah berkaitan dengan kebajikan rakyat ya. Di mana package ini adalah memberi fokus yang pertama ni kepada bantuan prihatin nasional. Di mana bantuan ini dipercepatkan dan pembayaran dibuat mulai 21 Januari nanti ya. Okey, perkara kedua adalah program bakul makanan ya. Di mana program bakul makanan ini akan dilakukan oleh NGO yang tertentu ya. Di mana pihak kerajaan juga akan memberi bantuan kepada mereka. Dari segi cara-cara bagaimana untuk mendapatkan bantuan ini, mungkin kita boleh mencari maklumat di internet ya, untuk terlibat sama memberi ataupun terlibat dengan program bakul makanan. Ketiga ni adalah berkaitan potongan cukai bagi sumbangan bantuan. Jadi kepada syarikat-syarikat yang telah memberi bantuan kepada rakyat ya, mungkin kepada masa-masa banjir. Jadi pihak-pihak syarikat ini boleh memohon ataupun mendapat potongan cukai ya, daripada pihak kerajaan. Perkara keempat adalah berkaitan dengan GLC ataupun GLIC, Disaster Relief Work, di mana geran padanan ini akan diberikan kepada syarikat-syarikat ya, government link company ataupun government link investment company ya, seperti KWSP, Khazanah Nasional, di mana pihak kerajaan juga menyediakan geran kepada mereka yang terlibat dengan inisiatif sosial ini. Okey, perkara yang kelima ini adalah berkaitan dengan lanjutan moratorium dan pengurangan ansuran pinjaman ya, termasuk bagi mangsa banjir dari kalangan kumpulan B40, M40 dan juga PKS yang terjejas ya. Okey, perkara yang keenam adalah berkaitan dengan moratorium dan kemudahan bayaran balik pinjaman pendidikan. Kemudahan bayaran balik ini dilanjutkan sehingga Mac 2021 ya. Kemudian kemudahan yang ke-7 ya adalah di bawah matlamat 2 ini, memelihara kebajikan rakyat, adalah berkaitan dengan KWSP Aisinah, di mana kategori 2 akan diberi pendahuluan secepat mungkin ya, mulai 26 Januari ini, di mana dengan memohon secara online dan upload perkara-perkara ataupun dokumen-dokumen secara online sahaja, mereka ini akan diberi pendahuluan RM1,000 dengan secepat mungkin mulai 26 Januari nanti. Okey, kemudahan yang seterusnya adalah berkaitan dengan data percuma bulanan 1 GB ya. Ianya dilanjut sehingga April 2021. Jadi kepada individu yang mempunyai ataupun mempunyai telco tertentu, boleh rujuk kepada website mereka ya untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan data percuma 1 GB. Contohnya jika anda berada di bawah telco Digi, anda boleh rujuk kepada website Digi ya. Okey, seterusnya adalah pakej telekomunikasi khas, di mana ianya juga dilanjutkan sehingga April 2021. Okey, perkara seterusnya lagi adalah pengecualian cukai jualan kenderaan penumpang jualan kenderaan penumpang CKD dan juga CBU. CKD ini adalah kenderaan penumpang yang dibuat di Malaysia, yang CBU ini adalah kenderaan yang telah siap dipasang di luar negara ya. Dan ianya berlanjutan sehingga 30 Jun 2021. Okey, rakyat juga akan diberi pelepasan cukai khas sebanyak jumlah tertentu sepanjang 2021 bagi pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet ya. Okey. Kemudian beralih kepada matlamat 3 ini adalah berkaitan dengan menyokong kelangsungan perniagaan. Jadi pihak kerajaan juga telah menyediakan kemudahan program subsidi upah 3.0 ya, di mana 3.0 ini di bawah subsidi 3.0 ini adalah majikan dalam kawasan PKP akan diberi kemudahan sehingga April 2021, di mana pihak kerajaan akan memberi bantuan sebanyak 30% ya daripada gaji pekerja-pekerja yang tidak boleh bekerja, di mana syarikat-syarikat yang berada di dalam kawasan PKP ini perlu mengurangkan kaki tangan ya,
Jadi pekerja-pekerja yang dikurangkan pekerja atau yang tidak bekerja sementara waktu ini akan diberi gaji sehingga 30% ya, oleh pihak syarikat, di mana subsidi ini boleh didapatkan dengan PKSO ya. Okey, perkara seterusnya adalah pembayaran caruman bagi delivery riders. Skim ini adalah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ya, di mana pihak kerajaan akan memberi caruman kepada para riders yang menjalankan kerja sendiri ya, untuk mendapat perlindungan dengan PKSO. Pihak kerajaan akan membayar caruman tersebut dengan PKSO. Okey, perkara yang ketiga di bawah matlamat 3 adalah sistem insurans prihatin. Sistem insurans pekerjaan prihatin, di mana pihak kerajaan akan memberi 30% gaji selama 3 bulan ya, bagi pemohon dengan syarat menerima dengan syarat minima tertentu ya. Maksudnya sistem insurans pekerjaan prihatin ini adalah di bawah program ini ya. Di mana ini termasuk di bawah program yang ini, majikan dalam kawasan PKP akan diberi kemudahan 30% gaji selama 3 bulan yang ini akan dibayar oleh pihak PKSO. Okey, berkaitan dengan geran khas prihatin permai. Jadi negeri-negeri yang terlibat di bawah PKP akan diberi geran khas prihatin permai sebanyak RM1,000 ya. Di mana di negeri-negeri lain yang tidak terlibat dengan PKP akan diberi RM500. Dan mengikut PM, jika ada negeri-negeri yang terlibat dengan zon merah pada masa akan datang juga akan diberi bantuan geran khas prihatin permai sebanyak RM1,000 ya. Kemudian begitu dengan skim microkredit, di mana skim ini akan diberi melalui BSN dan juga Akrobank dan juga Tekun ya. Jadi syarikat-syarikat yang terjejas boleh memohon di bawah skim microkredit. Okey, bagi bantuan one off RM500 kepada pemandu e-hailing, taksi dan bas, juga akan disediakan bantuan sebanyak RM500 ya secara one off. Jadi perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan kempen e-dagang PKS dan juga Shop Malaysia Online, di mana pihak kerajaan memberi kemudahan-kemudahan untuk kita lebih terlibat dengan e-dagang, di mana pihak HRDF juga ada memberikan kursus-kursus di bawah penjana ya, untuk meningkatkan kemahiran dalam e-dagang. Okey, perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan kelonggaran pengecualian duty excise dan cukai jualan teksi, di mana syarat pemilikan dilonggarkan daripada 7 tahun kepada 5 tahun ya. Perkara yang seterusnya adalah pembaikan skim jaminan prihatin dana jaminan. Ini adalah potongan khas cukai khas ya, bagi pengurangan sewa premis perniagaan sekurang-kurangnya 30%. Jadi bagi PKS dan juga bukan PKS boleh mendapat potongan cukai khas ya, sehingga 30 Jun 2021. Dan perkara seterusnya juga adalah berkaitan dengan pembiayaan perniagaan ya, di mana penjaduan semula boleh dilakukan dengan mendapat diskaun 30% sewaan premis ya. Dan penjaduan semula ini akan berlaku ataupun boleh dilakukan daripada November 2020 sehingga April 2021. Dan pihak kerajaan juga akan memberi sokongan dari segi pembayaran bil elektrik ya, diskaun sehingga 10% sehingga Mac 2021 bagi 6 sektor terkesan ya. 6 sektor terkesan ni lebih kepada sektor yang melibatkan kepada seperti pelancongan, hotel, pusat-pusat perniagaan dan juga agensi-agensi pelancongan ya. Dan penurunan bil sehingga 9% dari Januari hingga Jun bagi semua pengguna. Jadi bagi semua rakyat jelata akan mendapat penurunan bil sehingga 90% ya, diskaun sehingga 90% dari Januari hingga Jun 2021. Sementara bagi caruman HRDF, pihak majikan diberi pengecualian levy ya, bagi syarikat yang tidak beroperasi ketika PKP dan PKPB mendapat pengecualian levy majikan di bawah HRDF.
Dan seterusnya adalah skim serta rehabilitasi sewa beli bas dan teksi, ya. Dan di mana di bawah skim ini pihak syarikat yang berkaitan dengan sewa beli bas dan teksi mendapat jaminan pinjaman sehingga 50%. Jadi yang perkara yang terakhir adalah berkaitan dengan lanjutan tempoh kuasa ketidakupayaan pelaksanaan obligasi kontraktual. Ini adalah bagi syarikat-syarikat yang mempunyai kontrak dengan pihak kerajaan, maka mereka diberi lanjutan tempoh untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sehingga 31 Mac 2021 berkaitan dengan sewa beli ataupun berkaitan dengan kontrak pajakan dan juga jualan kredit. Jadi secara keseluruhannya jadi untuk mengetahui kelaikan anda di bawah skim Perma ini, anda boleh pergi sahaja kepada laman web belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat. Jadi anda klik di bahagian ini dan anda akan dibawa kepada paparan ini, ya. Jadi anda boleh klik mula untuk mengetahui anda layak di bahagian mana, ya. Jika anda ingin mengetahui berdasarkan latar belakang individu, anda boleh klik di bahagian individu. Jadi anda boleh masukkan maklumat-maklumat berkaitan diri anda. Tiada ketidakupayaan berkahwin, tanggungan anda boleh masukkan input-input ini, ya. Kemudian sekiranya anda penyawat awam, anda boleh klik di sini. Jika anda bekerja sendiri, anda boleh klik di sini, ya. Jadi isikan pendapatan isi rumah anda. Contohnya pendapatan isi rumah anda bulanan adalah RM3,000. Jadi anda boleh klik teruskan, ya. Jadi ini adalah input-input yang telah anda masukkan dan anda boleh teruskan, klik teruskan. Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang anda masukkan tadi, ya. Jadi sekiranya anda ingin mengetahui berkaitan dengan mengurangkan beban kos sara hidup, anda boleh klik di sini, ya. Jadi ini adalah kelaikan yang anda boleh dapatkan, ya, untuk mengurangkan beban kos sara hidup anda. Okey, jika anda ingin maklumat berkaitan dengan memberi akses pembiayaan kepada anda boleh klik di sini, ya. Di mana di sini diberi maklumat-maklumat berkaitan dengan apa yang anda boleh lakukan, ya, ataupun apakah bantuan yang anda boleh perolehi untuk membantu anda berdiri semula. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga kita boleh mendapat manfaat daripada pakej Perma ini dan semoga kita boleh sentiasa bersyukur, ya, dengan apa yang pihak kerajaan telah berikan. Itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.